Sejahtera Sidang Dewan yang dihormati. Selamat kita bertemu di arena perbahasan Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah-Sekolah Rendah Peringkat Negeri Johor 2022, edisi dalam talian peringkat awal pusingan 3. Perbahasan pada petang ini adalah pertemuan antara daerah Batu Pahat dan daerah Johor Bahru. Sebelum memulakan perbahasan, elok rasanya saya memperkenalkan ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam perbahasan pada kali ini. Pihak kerajaan adalah dari daerah Batu Pahat yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Amirah binti Muhammad Amin, Yang Berhormat Puteri Nur Dalilah Sufiah binti Abdul Hakim, Menteri Kedua, Yang Berhormat Amirah Ibrah binti Azhar, Menteri Ketiga. Bagi pihak pembangkang pula adalah dari daerah Johor Bahru yang diwakili oleh Yang Berhormat Arisha Kristina binti Muhammad Kamal selaku Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Dia Zafira binti Muhammad Izhar, Pembangkang Kedua, Yang Berhormat Nur Alisha Kaisara binti Muhammad Zulhusni, Pembangkang Ketiga. Ahli Dewan yang dihormati sekalian, seterusnya diperkenalkan para hakim yang mengadili perbahasan pada petang ini. Mereka adalah terdiri daripada Encik Muhammad Razi bin Ramli dari daerah Muar selaku Ketua Hakim, Puan Normala binti Muhammad Sani dari daerah Kulai, dan Puan Afzarina binti Jumadi dari daerah Keluang. Ahli yang berhormat sidang dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan semula kepada ahli-ahli yang berhormat tentang peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Pertama, masa yang diperuntukkan untuk setiap ahli yang berhormat berucap ialah 7 minit. Loceng akan dibunyikan sekali selepas berakhirnya minit yang kedua dan ini juga menandakan masa untuk izin laluan. Diingatkan bahawa masa untuk izin laluan ialah 15 saat. Seterusnya, loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ke-6 menandakan tidak ada lagi ruang untuk izin laluan. Kemudian, loceng akan dibunyikan 2 kali pada akhir minit ke-7 menandakan masa untuk berucap telah tamat. Kedua, masa persediaan 3 minit akan diberikan sebelum kedua-dua belah pihak membuat ucapan penggulungan. Ketiga, masa yang diperuntukkan bagi ucapan penggulungan ialah 4 minit. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit ketiga dan 2 kali pada akhir minit keempat, menandakan masa penggulungan telah tamat. Diingatkan bahawa tidak ada izin laluan semasa ucapan penggulungan. Keempat, masa kecederaan. Masa tambahan sebanyak 3 minit akan diberikan sekiranya berlaku sebarang gangguan teknikal semasa pertandingan dijalankan. Kelima, semasa seseorang pembahas sedang berucap, pihak lawan dibenarkan memohon membuat izin laluan dalam bentuk soalan, kenyataan, fakta atau ayat-ayat yang berkaitan dengan isi yang sedang diutarakan oleh pembahas. Isyarat yang hormat seperti mengangkat tangan atau berdiri tegak hendaklah dilakukan semasa memohon izin laluan. Izin laluan tidak boleh digunakan untuk mengganggu pihak lawan. Markah akan dipotong jika melanggar etika ini. Keenam, pembahagian markah adalah berdasarkan kepada 4 perkara iaitu isi 30 markah, strategi 30 markah, gaya 20 markah dan bahasa 20 markah. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan ahli yang berhormat agar mematuhi semua peraturan, etika dan kesopanan Dewan Yang Mulia ini ketika berucap. Janganlah membangkitkan isu-isu yang sensitif atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis ketika membahaskan sesuatu isu. Berbahaslah secara rasional. Diharap Yang Berhormat Ahli Dewan akur dan patuh kepada peraturan yang baru disebutkan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, usul dan isu yang akan dibahaskan pada petang ini ialah tuition online lebih berkesan. Adalah diharapkan agar ahli yang berhormat akan menumpukan hujah-hujah dan bidasan kepada isu tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, tirai perbahasan pada petang ini akan dimulakan. Sebagai permulaan, dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Amirah binti Muhammad untuk menumpukan usul perbahasan yang akan ucap dan membahaskan isu tersebut. Dipersilakan Yang Amat Berhormat.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sayangi Malaysiaku. Sebagai Perdana Menteri Wanita Malaysia hari ini, suka untuk saya menggagaskan tentang usul perdebatan tuition online lebih berkesan. Bagi membina kes meja kerajaan, ada 4 gerak kerja akan saya lakukan. Pertama, mendefinisikan usul secara literal dan konseptual. Kedua, membangunkan kes dan hala tuju perdebatan. Ketiga, memperkenalkan struktur penghujahan meja kerajaan. Keempat, membentangkan hujah perdana. Terus ke gerak kerja pertama, pendefinisian usul. Apakah itu tuition online? Menurut laman web Twitter Around, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, tuition online merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran formal secara dalam talian yang menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Educate dan Skillshare. Pendekatan tuition online ini sebenarnya telah lama diperkenalkan. Namun, semenjak wabak COVID-19 melanda, banyak kelas tuition secara bersemuka perlu dihentikan dan semakin ramai ibu bapa yang mendaftarkan anak-anak mereka mengikuti tuition secara dalam talian. Di Malaysia sendiri, terdapat banyak syarikat yang menawarkan perkhidmatan tuition online seperti MC Plus Online Tuition, Tiger Campus Malaysia, Ace Education dan banyak lagi. Menurut Tuan Najmi Naharudin, pengarah tuition Esther mengatakan untuk menilai keberhasilan tuition online, kita perlu menilai 3 pihak utama iaitu penglibatan murid, ibu bapa dan guru-guru kerana mereka lah pemain sebenar dalam mengukur kejayaan tuition online. Selesai dengan frasa tuition online, apakah pula yang dimaksudkan dengan frasa lebih berkesan? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan lebih bermaksud bertambah daripada yang dahulu. Perkataan berkesan pula bermaksud membawa hasil. Maka, meja kerajaan pada hari ini akan membuktikan ya, tuition online lebih berkesan dengan melihatkan kepada kekuatan-kekuatan pelaksanaan tuition online yang mendatangkan lebih banyak manfaat kepada murid, ibu bapa dan guru-guru. Saya selaku pertama akan ceritakan kekuatan pertama, murid lebih mampu mengendali potensi diri. Bangkit timbalan saya akan menceritakan 2 lagi kekuatan iaitu ibu bapa lebih mampu mengikuti perkembangan anak murid dan guru lebih mampu menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih efektif. Meja pembangkang hendaklah bersemuka kes dengan menunjukkan sebenarnya tuition online tidak pun hadir dengan keistimewaan dan kelebihan tersendiri sehingga akhirnya pencapaian murid, penglibatan ibu bapa dan kreativiti guru masih kekal sama seperti dahulu dan tidak pun menunjukkan keadaan lebih berkesan. Silakan Yang Berhormat. Apakah status quo perdebatan kerajaan dan kapasiti kayu ukur lebih berkesan? Mohon komentar. Tuition online lebih berkesan dengan melihatkan kepada kekuatan-kekuatan pelaksanaan tuition online yang mendatangkan lebih banyak manfaat kepada murid, ibu bapa dan guru-guru. Saya teruskan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, hadirin dan hadirat sekalian, mari bergerak ke hujah perdana kami di bawah kata kunci. Tuition online membuat murid lebih mengendali potensi diri. Sebelum tuition online semakin popular, murid hanya hadir ke kelas tuition dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas, sama seperti mereka hadir ke sekolah. Dalam kajian mengenai pelajar yang mengikuti kelas tuition berbayar di luar kawasan persekolahan pada tahun 2019 oleh Masilan Ali menunjukkan 76% murid yang mengikuti tuition setuju mereka tidak dimaklumkan tentang kekuatan dan kelemahan mereka secara spesifik kerana ada kelas tuition yang memuatkan sehingga 20 dan 30 orang dalam sesuatu masa. Akhirnya, murid hanya ke kelas tuition sebagai pelengkap jadual harian mereka. Namun, tuition online kini hadir dengan mekanisme yang lebih berkesan bagi menangani isu ini. Bagaimana? Menurut Dr. Rosman Nordin, pensyarah sains sosial daripada UTM, mengatakan tuition online mempunyai personalisasi yang membolehkan murid
Untuk yang pertama, lebih banyak masa membaca arahan dan menyiapkan tugasan mengikut rentak mereka tanpa desakan daripada rakan-rakan. Kedua, lebih mudah berinteraksi dengan guru kerana ruang platform tuition online membolehkan murid berkomunikasi sama ada menggunakan ruang chat, bilik perbincangan tersendiri yang tidak perlu menunjukkan muka dan berasa lebih selamat mengakui kelemahan diri. Yang ketiga, lebih mudah melihat perkembangan diri sendiri kerana tuition online menggunakan aplikasi pintar untuk membantu murid melihat tahap pencapaian mereka bagi setiap tugasan yang dilaksanakan seperti penggunaan aplikasi Kelas Dojo. Inilah kekuatan pelaksanaan tuition online yang membolehkan murid untuk lebih mengenali potensi diri. Maka, tidak hairanlah bahagian pendidikan swasta KPM mengatakan sehingga Mei 2022, lebih daripada 570,000 pelajar seluruh Malaysia telah pun mendaftar tuition online di syarikat tuition yang berdaftar. Jumlah ini dijangka meningkat kerana murid mahukan proses pembelajaran yang mampu menerangkan kebolehan mereka dengan lebih tepat tanpa mendalami serta pada yang sama lebih menyeronokkan tanpa sebarang desakan. Bukan itu saja, bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan KPM menyatakan antara faktor utama keputusan SPM 2020 mencatatkan GPA 4.80 yang juga merupakan pencapaian terbaik dalam tempoh 5 tahun adalah kerana penglibatan murid-murid tingkatan 5 di Malaysia dalam tuition online. Jelaslah, tuition online lebih berkesan. Secara keseluruhannya, saya telah tunjukkan kepada anda kekuatan tuition online dalam membentuk murid yang mampu mengendali kebolehan diri sendiri dan bukanlah robot yang hanya mengikut telunjuk. Inilah pendirian tegas kami, Meja Kerajaan, dan kami mohon usul diterima sebulan suara Dewan. Sekian, mohon usul diterima Dewan. Terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah-hujah yang dikemukakan tadi. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Arisha Kristina binti Muhammad Kamal selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi. Dipersilakan.
Cubaan suara boleh dengar? Boleh. Boleh dengar. Terima kasih. Ulang semula. Terima kasih. Okey. Okay. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kerajaan, pihak pembangkang yang dimuliakan, seterusnya warga dewan sekalian. Biarlah saya mulakan perdebatan saya pada hari dengan satu analogi ringkas kerana nampaknya pihak pembangkang suka memahami garapan konsep yang dibawa Perdana Menteri kerana sepanjang pengujahan mereka kata hendak meminda namun gagal dilakukan mereka. Permulaan itu kami tafsirkan apabila sebaik Maaf, ada masalah teknikal. Maaf, saya mula balik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, delegasi pembangkang yang setia bersama saya, pihak kerajaan di seberang sana, seterusnya warga dewan yang saya kasihi. Salam sejahtera, salam perdebatan saya ucapkan kepada semua. Menjunjung seru pihak kerajaan, kami datang menerima kunjungan. Selaku ketua pembangkang pada hari ini, saya akan mulakan rentak bangkangan dengan membuat semakan pendefinisian konsep serta status quo perwakilan kerajaan sidang hadirin sekalian. Tuan Yang di-Pertua, usul perdebatan kita masih lagi sama. Tuition dalam talian lebih berkesan. Menyedari hakikat bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Maka kami hadir dan sepakat untuk membangkang usul yang dibawa melihatkan kepada 3 perkara utama iaitu pertama, apakah kapasiti lebih berkesan yang ingin dibawa meja kerajaan tak pernah diceritakan di sepanjang pendefinisian mereka. Kedua, apakah kayu ukur lebih berkesan itu juga digelakkan di sepanjang perdebatan yang di sana. Cukup sekadar mereka nyatakan adanya kesan positif, maka kita katakan ianya sudah cukup dianggap lebih berkesan. Ketiga, adakah lebih berkesan ini mampu memberikan kebaikan kepada semua? Juga digelapkan di sepanjang pengujahan. Tuntutan kes mereka amat melampau kerana apa? Mereka minta kami buktikan tiada kelebihan, maka itu dianggap kurang berkesan. Sedangkan perdebatan kita pada hari ini ialah kapasiti lebih berkesan. Itu Tuan Yang di-Pertua. Kami tidak perlu menidakkan kelebihan tuition dalam talian. Namun perdebatan kita ialah adakah keadaan itu sudah dianggap lebih berkesan? Hujah pertama pula mereka nyatakan lebih mengenali potensi diri. Namun, adakah dengan tuition konvensional hari ini tidak berlaku? Tidak pernah pula diceritakan mereka. Mereka seharusnya hadir membuat perbandingan untuk menyatakan keadaan lebih berkesan. Namun tidak, adakah kebaikan maka lebih berkesan? Melampau sungguh mereka. Tetapi tidak mengapa, kami tetap bersemuka. Tuan Yang di-Pertua, selaku pembangkang yang baik, kami akan buktikan usul wajar ditolak apabila kami buktikan pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam talian ini. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diukur di meja perwakilan kerajaan. Sidang Dewan sekalian, sebelum saya memberikan hujah kami yang pertama, eloklah dahulu saya memperkenalkan sidang delegasi pembangkang yang bijaksana. Selaku ketua pembangkang, saya akan membidas konseptual dan hujah mereka memberi pendirian membawa hujah kami yang pertama iaitu status sosial mempengaruhi jurang pendidikan. Bangkitnya timbalan ketua pembangkang pula akan membangkang hujah dangkal pihak kerajaan sebelum menggarap hujah kedua kami iaitu taraf kesihatan penuntut merosot dan hujah ketiga kami kesahan keberkesanan pembelajaran. Akhirnya, terbit pembangkang ketiga di meja pembangkang. Tidak lain tidak bukan membenang semua hujah yang dibawa di seberang sana.
Tuan Yang di-Pertua, kita meniti hujah kami yang pertama, iaitu status sosial mempengaruhi jurang pendidikan yang memberi impak negatif kepada warga berpendapatan rendah apabila pihak kerajaan sewenang-wenangnya melaungkan ianya lebih berkesan. Tuan Yang di-Pertua, kami tidak pernah menidakkan kebaikan teknologi dan peredaran masa kini. Namun, untuk memberi penarafan dalam talian adalah mustahil diberi. Hal ini kerana kita saksikan ekoran daripada virus yang telah melanda negara kita selama 2 tahun yang lalu membuktikan bahawa terdapat jurang sosioekonomi yang besar dalam kalangan rakyat Malaysia turut memberi impak yang mendalam kepada pendidikan anak. Anak jelas membuktikan bahawa tuition dalam talian merupakan satu medium pembelajaran tambahan. Namun untuk katakannya ia lebih berkesan, tidak sekali. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia di bawah tajuk Meritokrasi, Faktor Sosioekonomi dan Peluang Pendidikan jelas membuktikan 79.6% murid mempunyai status ekonomi yang lebih baik, lebih maju di dalam pendidikan dan mempunyai pelbagai kemahiran. Kerana apa yang Tuan di-Pertua? Kerana mereka mengikuti pelbagai jenis kelas tambahan di luar waktu persekolahan. Kami tidak pernah menidakkan kelas tambahan. Namun, kelas tambahan itu sudah menjadi satu isu. Ditambah pula dalam talian, menyukarkan lagi peluang murid-murid golongan berpendapatan rendah untuk menyertainya. Maka, adakah kita hendak katakan bahawa ianya lebih berkesan kepada siapa? Golongan berpendapatan tinggi saja, amat tidak adillah pihak kerajaan kita pada hari ini. Sidang Dewan sekalian, impaknya kepada siapa generasi masa depan kita yang akhirnya semakin terkebelakang dan sistem pendidikan negara yang berusaha sedaya upaya menutup jurang tersebut. Tuan Yang di-Pertua, kami di pihak pembangkang pada hari ini cuba mencari jalan yang terbaik kepada generasi masa depan kita agar suatu hari nanti jika mereka rosak binasa dengan persekitaran yang tidak mampu mencorakkan mereka, kita tahu siapa yang berjasa. Berdasarkan hujah yang dibentangkan sudah jelas bahawa untuk menyatakan tuition dalam talian itu lebih berkesan, wajar ditolak melihatkan kepada dua kayu ukur kami, iaitu pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam talian. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diukur di meja perwakilan kerajaan, yang berjaya dibuktikan di meja perwakilan pembangkang. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Arisha Kristina binti Muhammad Kamal atas hujah-hujah tadi. Sidang Dewan yang dihormati, gelanggang perbahasan akan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Puteri Nur Dalila Sufia binti Abdul Hakim, Puteri Kedua Kerajaan untuk menyampaikan gagasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, ada 3 gerak kerja yang akan saya lakukan. Pertama, menegaskan pendirian meja kerajaan. Kedua, menganalisis dan membidas meja pembangkang. Ketiga, membentangkan hujah kedua dan ketiga. Terus ke gerak kerja pertama. Saya tetap yakin dan tegas dengan pendirian kami bahawa tuition online lebih berkesan dengan melihatkan kepada kekuatan-kekuatan pelaksanaan tuition online yang mendatangkan lebih banyak manfaat kepada murid, ibu bapa dan guru. Pertama, murid lebih mampu mengenali potensi diri. Kedua, ibu bapa lebih mampu mengikuti perkembangan murid. Ketiga, guru lebih mampu menyampaikan pembelajaran dengan lebih efektif. Sebelum saya meneruskan hujah di meja kerajaan, boleh untuk saya mengulas dahulu kes meja pembangkang. Izinkan saya membidas Ketua Pembangkang. Seawal bangkit Ketua Pembangkang, beliau tidak pernah menceritakan asas bangkangan dan hanya bersifat ambil mudah sahaja. Mereka hari ini sekadar melambak-lambakkan masalah yang berlaku dalam tuition online dan terus menghukum tuition online tidak lebih berkesan. Seolah-olah tuition online tidak pernah menyumbang apa-apa untuk murid meskipun telah kami tunjukkan antara faktor kejayaan SPM 2020 adalah tuition online.
Sepatutnya, mereka hanya perlu menafikan keistimewaan tuition online dan membuktikan kepada kita bahawa pada akhirnya tuition online adalah sama sahaja seperti dahulu, tidak memberikan kesan yang lebih. Namun, meja pembangkang bersifat seperti katak di bawah tempurung dan hanya mahu melihat sudut negatif tuition online semata-mata. Baiklah, bidasan selebihnya saya serahkan kepada Menteri Ketiga. Sebelum itu, mana-mana isi laluan? Tiada, terima kasih. Tuan yang di-Pertua Dewan, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita bergerak ke hujah kedua dengan kata kunci tuition online membuat ibu bapa lebih mampu mengikuti perkembangan murid. Sebelum tuition online semakin popular, ibu bapa hanya mengantar anak-anak mereka ke pusat tuition dan menunggu 2 hingga 3 jam sehingga anak selesai. Ibu bapa hanya boleh bertanya tentang apa yang dipelajari murid tanpa mempunyai medium khas untuk menyemak perkembangan anak-anak. Dalam kajian keberkesanan kelas tuition dalam kalangan ibu bapa di Malaysia oleh Universiti Malaya pada tahun 2018 dan 2019 mendapati 4 daripada 5 ibu bapa mengaku mereka mempunyai peluang berkomunikasi dengan guru tuition hanya 1 atau 2 kali sebulan bagi membincangkan keperluan anak-anak kerana kekangan murid yang terlalu ramai dan dianggap hanya sekadar kelas tambahan. Yang berhormat, Silakan. Yang berhormat, kami tidak menafikan tuition dalam talian, tetapi adakah tanya mampu dikata lebih berkesan? Maaf, boleh ulang? Pertama, sila komen mengenai kaitan status sosial jurang ekonomi murid dan pendidikan. Kedua, kami tidak menafikan tuition dalam talian, tetapi adakah tanya mampu dikata lebih berkesan? Tuition online mempunyai kaedah tersendiri untuk mengatasi isu tersebut yang berhormat. Baiklah, saya teruskan. Namun, tuition online kini hadir dengan mekanisme yang lebih berkesan bagi mengatasi isu ini. Bagaimana? Dalam jurnal pemerkasaan tuition online oleh Fakulti Pendidikan UTM menunjukkan tuition online yang menggunakan pelantar digital seperti Schoology memberikan autonomi kepada ibu bapa untuk yang pertama lebih aktif berbincang dengan guru-guru untuk menilai progres murid serta menanyakan secara terus kebolehupayaan murid dalam sesuatu tajuk dengan menggunakan fungsi Parents Room. Kedua, lebih peka melihat tugasan dan kerja rumah anak-anak dengan memantau hasil kerja mereka dengan menggunakan fungsi Students Work. Ketiga, lebih bersifat responsif untuk menyelesaikan isu disiplin murid kerana laporan, tingkah laku dan sahsiah murid juga boleh diakses dengan menggunakan fungsi Students Behaviour. Inilah kekuatan pelaksanaan tuition online yang membolehkan ibu bapa untuk lebih mampu mengikuti perkembangan murid. Maka tidak hairanlah bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM menaik taraf Delima 2.0 dengan bekerjasama dengan hampir 25 pusat tuition online seperti Creativity School bagi memastikan ibu bapa mempunyai lebih banyak akses terhadap pendidikan anak-anak. Hujah ketiga, tuition online membuat guru lebih mampu menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih efektif. Sebelum tuition online semakin popular, guru-guru yang mengajar di pusat tuition mempunyai sumber pengajaran dan pembelajaran yang terhad kerana menggunakan buku aktiviti atau lembaran kerja bercetak sahaja. Dalam kajian penggunaan alat bantu mengajar dalam kalangan guru di pusat tuition oleh MMU menunjukkan 85% orang guru tuition bersetuju mereka tidak mempunyai sumber pengajaran yang mencukupi untuk mempelbagai teknik pengajaran dan kandungan pembelajaran tidak berjaya disampaikan dengan berkesan. Namun, tuition online kini hadir dengan mekanisme yang lebih berkesan bagi mengatasi isu ini. Bagaimana? Dr. Halim Awang, pensyarah sains sosial Universiti Putra Malaysia mengatakan tuition online meningkatkan kreativiti guru untuk lebih berinovatif menggunakan pelbagai platform pembelajaran digital seperti Kahoot, Quizizz dan WordWall untuk menghasilkan kuis maupun pembentangan yang lebih interaktif. Inilah kekuatan pelaksanaan tuition online yang membolehkan guru-guru untuk lebih mampu menyampaikan pembelajaran dengan lebih efektif.
Maka tidak hairanlah dalam kajian Pusat Pendidikan Serantau mendapati 95% pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 di Semenanjung Malaysia pada tahun 2021 bersetuju mereka lebih menggemari mengikuti tuition online kerana guru-guru menggunakan pelbagai platform digital untuk meningkatkan tahap kefahaman mereka dan pada masa yang sama mereka seronok belajar. Tuntasnya, saya telah tunjukkan kepada seluruh dewan 2 lagi kekuatan tuition online kepada ibu bapa dan guru-guru. Sekali lagi, saya dan ahli perwakilan tetap tegas dengan pendirian kami. Tuition online lebih berkesan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat. Sidang Dewan yang dimuliakan, usul dan isu perbahasan semakin hangat dibicarakan dan akan terus dihujah. Dengan ini, saya mempersilakan yang berhormat Ya Zafira binti Muhammad Izhar, pembangkang kedua untuk mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan yang berhormat. Cubaan suara boleh dengar? Tak kuat. Cubaan suara? Tak. Cubaan suara? Ketua Hakim boleh dengar? Cubaan suara? Semua sudah berjalan ya, Siti Dewan? Okay, clear. Cuba lagi. Cubaan suara? Okay, clear. Dipersilakan yang berhormat. Okey, terima kasih Tuan Di-Pertua. Warga Dewan sekalian, ini bukanlah pentas persilatan diksi dan retorika bahasa. Ini adalah pentas beban bukti yang nyata. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, Seri Kandi perwakilan pembangkang yang kian menunduk di seberang sana. Seterusnya warga Dewan yang saya kasihi sekalian. Salam sejahtera, salam perdebatan saya titipkan buat semua. Usul masih lagi kekal sama, tuition dalam talian lebih berkesan kata mereka. Maka bertindak selaku yang kedua, saya masih setia di belakang ketua pembangkang kita. Kami yakin dan percaya usul pada hari ini perlu ditolak sebulat suara. 2 kayu ukur utama. Pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam talian ini. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diukur di meja perwakilan kerajaan. Maka, Tuan Yang Di-Pertua, obligasi saya selaku yang kedua, mari kita analisis konseptual dan hujah yang dibawa 2 orang menteri perwakilan kerajaan agar CAC Dewan dapat melihat kepincangan usul dan perhujahan mereka. Tuan Yang Di-Pertua, persoalan kami masih sama. Pertama, apakah kapasiti lebih berkesan yang ingin dibawa meja kerajaan tak pernah diceritakan di sepanjang pendefinisian mereka. Kedua, apakah kaya ukur lebih berkesan itu juga digelapkan di sepanjang perdebatan yang di sana. Cukup sekadar mereka menyatakan adanya kesan positif, maka kita katakannya ianya cukup dianggap lebih berkesan. Ketiga, adakah lebih berkesan ini mampu memberikan kebaikan kepada semua? Juga digelapkan di sepanjang perhujahan. Seterusnya, hujah ketiga mereka, guru mampu sampaikan kandungan dengan lebih berkesan. Ini jawabnya. Yang berhormat, kebanyakan masa yang dipilih untuk dijalankan tuition atas talian secara langsung adalah pada waktu malam. Sedangkan kita semua tahu, waktu malam itulah masa untuk anak-anak berehat seharian belajar di sekolah. Jika sudah penat, adakah boleh untuk kita memberi fokus kepada pelajaran? Sudah tentu tidak. Jika hanya guru sampaikan kandungan dengan lebih berkesan tetapi pelajar yang mendengar dan mengikuti pelajaran tidak aktif, jelaslah objektif utama tuition dilaksanakan tidak dapat dicapai. Seterusnya, hujah kedua mereka, ibu bapa lebih mampu ikuti perkembangan murid. Yang berhormat, birasan saya begini.
Perkembangan murid yang diketahui dan diambil maklum oleh ibu bapa bukanlah perkembangan berterusan kerana seperti yang saya sudah katakan sebelum ini, pusat tuition tiada peperiksaan besar untuk mengukur pencapaian anak-anak ini. Jadi, mahu atau tidak, mahu perkembangan anak-anak ini, ibu bapa perlu ambil maklum dari pihak sekolah juga. Bangkitnya Perdana Menteri pula menyatakan tuition online lebih mengendalikan potensi diri. Yang berhormat, saya jawab hujah pihak kerajaan dengan beberapa persoalan. Bagaimana pihak di meja kerajaan yakin mengatakan bahawa murid yang ikuti dan sertai tuition atas talian lebih cemerlang dan boleh kenal potensi diri? Apakah kayu ukur yang digunakan oleh pihak kerajaan untuk berkata sedemikian sedangkan tuition atas talian tidak mempunyai ujian dan peperiksaan besar? Memandangkan tuition secara atas talian ini bebas tanpa guru di hadapan si peti di kelas, sangat mudah untuk pelajar hilang fokus. Mungkin dalam 15 atau 30 minit pembelajaran pelajar masih boleh fokus. Namun jika berterusan, sesetengah pelajar akan mula berasa bosan dan mereka tidak dapat mengikut rentak pembelajaran dengan baik. Jadi adakah ini yang dikatakan sebagai berkesan? Tuan Yang di-Pertua, kita telusuri hujah kami yang kedua iaitu taraf kesihatan dan fokus penuh untuk merosot lantas mengganggu pelajar ketika menghadapi pembelajaran dalam talian. Memetik kajian Nurhanisa Ahmad Saifuddin dalam Jurnal Pendidikan Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian dengan Murid Sekolah Rendah Oktober 2021. Terdapat ibu bapa yang bekerja dan terpaksa meletakkan tanggungjawab menjaga adik dan membuat kerja rumah yang lain kepada pelajar seperti membeli barangan rumah, mengemas rumah dan sebagainya. Malah, ada juga yang tidak menegur anak-anak untuk memasuki kelas tuition secara dalam talian, tidak memantau aktiviti kerja rumah anak-anak dan tidak mengetahui jadual kelas anak-anak. Ini memberikan kesan yang tidak baik terhadap fokus dan capaian objektif pembelajaran dalam kelas tuition mereka. Bukan itu sahaja Tuan Yang di-Pertua, ketiadaan ruang selesa untuk mengikuti kelas tuition online, suasana yang bising dalam rumah pelajar itu sendiri serta arahan daripada ibu bapa di rumah menyebabkan murid tidak fokus dalam pengajaran dan pembelajaran tuition secara dalam talian yang seterusnya menyebabkan motivasi mereka juga semakin menurun. Sidang hadirin sekalian, ini perbezaan dengan apa yang dikatakan oleh Yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, Sekiman Juki, yang berpendapat pembelajaran di sekolah, di kelas ataupun tuition di luar masa sekolah secara bersemuka memberikan fokus yang lebih baik kepada pelajar. Ini kerana sistem agihan jumlah murid mengikut kumpulan serta kurangnya gangguan luar akan memboleh tenaga pengajar memberi fokus dan memudahkan pelajar itu sendiri mencapai objektif pembelajaran mereka. Maka, di manakah keadaan lebih berkesan yang dilaungkan pihak kerajaan? Tuan Yang di-Pertua, kita telusuri hujah kami yang ketiga iaitu kesahan keberkesanan pembelajaran kerana tiada elemen kawalan dan pelaksanaannya. Tuan Yang di-Pertua, dalam perhujahan ini saya akan fokuskan bagaimana dengan kekangan terhadap pengawasan daripada tenaga pengajar dalam sesi pembelajaran tuition dalam talian menjadikan pembelajaran pelajar itu kurang berkesan berbanding pembelajaran secara bersemuka kerana tiada kesahan keberkesanan pembelajarannya. Warga Dewan sekalian, antara isu yang paling besar hari ini dalam apa jua pembelajaran dalam talian adalah kurangnya pengawasan terhadap pelajar. Ianya boleh dibahagikan kepada beberapa sebab. Pertama, sistem dalam talian yang memboleh pelajar untuk membuat aktiviti lain ketika kelas berlangsung kerana tidak bersemuka dengan tenaga pengajar. Kedua, tiada sistem kukuh yang boleh membolehkan tenaga pengajar mengawas pelajar mereka yang ramai dalam sesuatu kelas tuition online. Hal ini jelas membuktikan maka Tuan Yang di-Pertua, tuition dalam talian kurang berkesan berbanding tuition secara konvensional yang mana guru itu sendiri boleh mengawal sendiri aktiviti, pergerakan dan fokus pelajar di dalam kelas dengan lebih baik. Pakar Pendidikan Profesor Emeritus Dr. Teo Kong Song dalam artikel Akhbar Sinar Harian 11 September 2021 berkata, cara belajar secara bersemuka adalah kaedah paling terbaik dalam sistem pendidikan. Pelajar utama Institut Kajian Etnik
dalam kurungan kita, Universiti Kebangsaan Malaysia dalam kurungan UKM itu juga berkata, pembelajaran secara dalam talian sama ada PDPR ataupun kelas tambahan online memudahkan guru untuk memperbagaikan teknik pengajaran dan memastikan pengawasan disiplin pelajar. Fokus mereka sentiasa terjaga kerana semuanya berada di hadapan maka. Secara jelas, maka Tuan Yang di-Pertua melihat kepada perbandingan pengawasan terhadap pelajar dalam tuition dalam talian dan bersemuka ini, kami melihat tuition secara bersemuka lebih berkesan yang baik terhadap pengawasan pelajar dan meningkatkan fokus mereka dalam sesuatu pembelajaran. Sidang Dewan sekalian, berdasarkan hujah yang dibentangkan sudah jelas bahawa untuk menyatakan tuition dalam talian lebih berkesan, wajar ditolak melihatkan kepada dua kayu ukur kami, iaitu pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam talian ini. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diukur di meja perwakilan kerajaan yang berjaya dibuktikan di meja perwakilan pembangkang berdasarkan tiga hujah kami, iaitu pertama, status sosial mempengaruhi jurang pendidikan. Kedua, taraf kesihatan dan fokus penuntut merosot. Ketiga, kesahan keberkesanan pembelajaran. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih yang berhormat. Hadirin sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada petang ini akan lebih bergema lagi dengan hujah-hujah dan bidasan dari kedua-dua pihak seterusnya. Untuk meneruskan perbahasan tentang isu kita pada petang ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Amirah Ibra binti Azhar, Menteri Ketiga pihak kerajaan untuk menyampaikan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang dan Sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bergerak sebagai Menteri Pertahanan di meja kerajaan, saya tetap yakin dan tegas dengan pendirian kami bahawa tuition online lebih berkesan dengan melihatkan kepada kekuatan-kekuatan pelaksanaan tuition online yang mendatangkan lebih banyak manfaat kepada murid, ibu bapa dan guru. Pertama, murid lebih mampu mengenali potensi diri. Kedua, ibu bapa lebih mampu mengikuti perkembangan murid. Ketiga, guru lebih mampu menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih efektif. Inilah kayu ukur kami. Ada dua gerak kerja akan saya lakukan. Pertama, saya akan menganalisis konsep dan asas bangkangan meja pembangkang. Kedua, saya akan membidas setiap hujah yang telah dibentangkan oleh perwakilan pembangkang. Terus ke gerak kerja pertama, bidasan konsep. Sudah menjadi tanggungjawab meja pembangkang untuk membawa asas bangkangan dan pembuktian yang jelas. Namun, seawal bangkit ketua pembangkang sehingga duduk timbalan ketua pembangkang, mereka hanya bersifat simplistik dan berhujah atas angin. Mereka hanya mampu menyenaraikan masalah tuition online dan akhirnya dengan mudah mereka terus menolak tuition online. Saya sedih dengan sifat skeptikal dan ambil mudah meja pembangkang. Kalau betul ada masalah dalam tuition online, buktikan dengan fakta. Sehingga duduk kedua, saya tidak dengar pun nama satu pusat tuition online yang gagal dalam menyampaikan kandungan pembelajaran. Saya juga tidak mendengar nama guru yang mengalami masalah dalam melaksanakan. Satu nama murid yang menolak tuition online juga tidak ada. Inilah kegagalan utama meja pembangkang untuk menceritakan dan membuktikan kes mereka. Saya amat berharap kes dan hujah atas angin mereka ditolak Dewan. Meja pembangkang gagal menarik usul perdebatan dan akhirnya tersasar jauh daripada maklumat perdebatan hari ini. Usul berbunyi tuition online lebih berkesan. Kami di meja kerajaan buktikan bagaimana tuition online hadir dengan mekanisme istimewa untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada pencapaian murid, pelibatan ibu bapa dan kreativiti guru. Meja pembangkang sepatutnya tunjukkan bagaimana meskipun tuition online hadir, pencapaian murid, pelibatan ibu bapa dan kreativiti guru masih kekal sama seperti dahulu. Tidak pun masih kekal masih memberikan lebih banyak manfaat sekaligus tidak menunjukkan keadaan lebih berkesan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menunjukkan kekangan yang dihadapi untuk melaksanakan tuition online seperti kekurangan peranti, ketidakstabilan internet, kurang kepakaran guru dan banyak lagi. Sebenarnya, mereka telah menukar usul menjadi tuition online lebih teruk. Baiklah, sekarang mari kita lihat dan tumbangkan hujah mereka satu demi satu.
Kita mulakan dengan Timbalan Ketua Pembangkang terlebih dahulu. Yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan tuition online hanya dijalankan pada waktu malam. Sekiranya Yang Berhormat membuat kajian tuition online, pasti anda akan tahu bahawa jadual tuition online ini boleh diubah mengikut kesesuaian murid. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan pusat tuition tidak ada peperiksaan, maka tuition online tidak berkesan. Sekiranya Yang Berhormat membuat kajian tuition online ini mempunyai sistem tersendiri mengikut kurikulum KPM. Malah, tuition online mempunyai platform seperti Kelas Dojo untuk menyemak prestasi murid. Pentaksiran dibuat dari semasa ke semasa dan lebih menyeluruh. Malah, lebih efektif kerana jumlah pelajar tidak ramai. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan suasana rumah tidak selesa untuk pelajar. Yang Berhormat, buktikan berapa ramai pelajar yang terganggu mengikuti tuition online di rumah mereka. Mereka tidak ada bukti. Kami tunjukkan tuition online ini pilihan 570,000 pelajar seluruh Malaysia. 570,000 pelajar selesa dengan tuition online. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan tuition online tidak efektif kerana guru-guru sukar menyampaikan kandungan pengajaran yang berbentuk praktikal. Saya buktikan sebaliknya. Mengikut Dr. Hamzah bin Amin, Pensyarah Teknologi Pendidikan UTHM mengatakan tuition online membolehkan guru-guru untuk mengajar kandungan pengajaran praktikal dengan lebih efektif. Bagaimana? 1. Penggunaan video tutorial yang boleh diulang tayang untuk menerangkan langkah dengan lebih tepat. 2. Penggunaan arahan suara yang lebih jelas dan terperinci. 3. Penggunaan virtual reality untuk memudahkan konsep dengan lebih realistik. Jelaslah, tuition online tidak menghalang kandungan pengajaran yang disampaikan. Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang mengatakan suasana dan persekitaran di rumah tidak sesuai untuk murid belajar tuition online. Yang Berhormat, saya tuntut berikan satu kes murid yang gagal dalam peperiksaan kerana suasana dan persekitaran rumah yang tidak selesa. Yang Berhormat, suasana dan persekitaran rumah mahupun di sekolah boleh mengundang rasa tidak selesa. Namun, tuition online hadir dengan lebih berkesan kerana murid boleh belajar dengan memakai pakaian yang lebih santai dan mengikut masa pilihan mereka. Malah, ibu bapa juga tidak perlu memikirkan kos tol, kos minyak dan duit poket untuk menghantar anak ke pusat tuition. Inilah keadaan yang lebih selesa ditawarkan tuition online. Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengatakan kami tidak tunjukkan kapasiti lebih berkesan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jelas menunjukkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jelas menunjukkan keadaan lebih berkesan dalam hujah. Kami tunjukkan sebelum tuition online, murid tidak ada akses perkembangan diri. Tapi tuition online hadir dengan aplikasi seperti Kelas Dojo untuk melihat perkembangan mereka. Inilah keadaan lebih berkesan. Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengatakan murid berpendapatan rendah tidak ada duit yang cukup untuk menyertai tuition online. Tahukah anda, tuition online yang diadakan seperti di YouTube adalah percuma untuk semua murid. Sekalipun berbayar, jumlah bayaran adalah jauh lebih rendah berbanding yang bersemuka seperti MC Price online tuition yang hanya perlu membayar RM30 bagi satu mata pelajaran. Tambahan, sudah terang 570,000 pelajar seluruh Malaysia sudah pun mendaftar tuition online. Inilah pilihan majoriti. Hujah ini boleh buang jauh-jauh. Yang Berhormat Ketua Pembangkang kebanyakan murid tidak ada mengikut pembelajaran secara dalam talian kerana tidak mampu membeli peranti seperti telefon bimbit. Yang Berhormat, adakah semua murid di Malaysia tidak mempunyai peranti seperti telefon bimbit? Saya katakan tidak. Sebelum saya mengakhiri sesi berdasarkan hari ini, suka untuk saya menegaskan semula kes di meja kerajaan bahawa kami tetap percaya tuition online lebih berkesan. Sekian, mohon usul diterima Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Dewan yang dimuliakan, perbahasan isu diteruskan lagi dengan mempersilakan pihak pembangkang ketiga tampil mengemukakan hujah-hujah dan bidasan seterusnya. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Alisyah Kasyara binti Muhammad Zulhusmi. Cubaan suara. Jelas tak suara saya? Bergema. Ada gema sikit.
Cubaan suara. Cubaan suara. Cubaan suara. Masih bergema lah. Cubaan suara. Cubaan suara. Jelas tak suara saya? Pembangkang ketiga, cuba tukar headphone. Cubaan suara. Masih bergema lah suara. Cubaan suara. Cubaan suara. Okey, dah boleh. Okey, dah jelas. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan seperjuangan pembangkang pihak seberang sana. Seterusnya sidang Dewan sekalian. Sedang ketiga, tugas saya tidak lain tidak bukan membenam konseptual perdebatan dan menggulirkan mereka satu demi satu. Tuan Yang di-Pertua, dari berdirinya yang pertama hingga ketiga, kami katakan dalam fusion dalam talian itu bukanlah lebih berkesan atas kapasiti. Pertama, kesan negatif pembelajaran dalam talian itu sendiri. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya diukur oleh pihak kerajaan kita pada hari ini. Maka kami lontarkan satu soalan. Adakah ciri-ciri inklusif yang ada pada tuition online ini yang akhirnya memberikan kesan yang lebih baik kepada emosi, pembelajaran dan persediaan pelajar itu sendiri berbanding dengan tuition secara konvensional hingga mereka mengatakan tuntutan kes mereka amat melampau. Kerana apa? Mereka minta kami buktikan tiada kelebihan, maka itu dianggap kurang berkesan. Sedangkan perdebatan kita pada hari ini ialah kapasiti lebih berkesan itu Tuan Yang di-Pertua. Kami tidak perlu menidakkan kelebihan tuition dalam talian. Namun perdebatan kita ialah adakah keadaan itu sudah dianggap lebih berkesan? Hujah pertama pula mereka nyatakan lebih mengenali potensi diri. Namun adakah dengan tuition konvensional hal ini tidak berlaku? Tidak pernah pula diceritakan mereka. Mereka seharusnya hadir membuat perbandingan untuk menyatakan keadaan lebih berkesan. Namun tidak, ada kebaikan maka lebih berkesan. Hujah kedua mereka pula, kata mereka, ibu bapa lebih mampu ikuti perkembangan murid apabila adanya autonomi murid. Adakah dengan tuition secara konvensional ianya tidak berlaku? Kedua, yang berhormat, hujah pertama kami membangkang hujah kedua yang berhormat. Bagaimana dengan murid yang mempunyai status sosioekonomi yang rendah? Adakah kelebihan itu dianggap lebih berkesan jika ianya memberi manfaat kepada mereka yang kaya sahaja? Amat tidak adil. Hujah ketiga mereka, guru mampu sampaikan kandungan lebih berkesan. Betul, jika adanya talian dan peranti serta kemudahan, maka bagaimana dengan mereka yang
berada di luar bandar, kawasan luar talian atau kawasan pedalaman. Seperti biasa, hanya mementingkan diri semata-mata. Tuan Yang di-Pertua, sinopsis hujah mereka pada hari ini, keadaan lebih berkesan itu dianggap berjaya apabila ianya memberi kelebihan kepada segelintir golongan sahaja. Siapa? Mereka yang berada di bandar dan berkemampuan untuk menyediakan keperluan asas seperti peranti dan talian internet. Maka keadaan inilah yang kami pertikaikan dari pertama hingga kedua. Kerana apa? Jika ianya menguntung golongan kaya, maka ianya sudah dianggap lebih berkesan. Kami tidak pernah menafikan kelebihan tuition dalam talian Tuan Yang di-Pertua dan sidang di sebelah sana. Namun, untuk menarafkan mereka hingga melaungkan keadaan lebih berkesan, itu yang kami pertikaikan. Sikap simplistik kami yang dikatakan mereka itu sekalipun tidak berjaya ditembus mereka. Bayangkan jika kami lebih komplikasi, kami sudah melemparkan pelbagai bukti mereka. Kata masih belum lagi dibebankan dengan bukti. Mereka asyik minta buktikan pelajar yang gagal dari tuition dalam talian dan guru yang stres. Maka kami sudah terkeluar tajuk. Pertikaian kita pada hari ini, sepatutnya adakah ianya sekadar berkesan atau lebih berkesan? Tuan Yang di-Pertua, tuition dalam talian itu tidak wajar dilihat lebih berkesan atas dua kali ukur utama. Kami yang berjaya dibuktikan. Pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam talian ini. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diikut di meja perwakilan kerajaan. Sidang hadirin sekalian, melalui hujah kami yang pertama, iaitu jurang pendidikan serta status sosial yang memberi impak negatif kepada warga berpendapatan rendah apabila pihak kerajaan sewenang-wenangnya melakukan ianya lebih berkesan. Kami buktikan kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia di bawah tajuk meritokrasi, faktor sosioekonomi dan peluang pendidikan jelas membuktikan 79.6% murid mempunyai status ekonomi yang lebih baik, lebih maju di dalam pendidikan dan mempunyai pelbagai kemahiran. Kerana apa Tuan Yang di-Pertua? Kerana mereka mengikuti pelbagai jenis kelas tambahan di luar waktu persekolahan. Bagaimana pula dengan mereka kurang berkemampuan? Kita beralih pula kepada hujah kami yang kedua, iaitu taraf kesihatan dan fokus penuntut merosot. Lantas mengganggu pelajar ketika menghadapi pembelajaran dalam talian. Melalui kajian jurnal pendidikan, cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan murid sekolah rendah pada Oktober 2021 menjelaskan kekangan ruang dan gagau persekitaran yang kemerosotan dalam fokus penuntut melanggar hukum pembelajaran tambahan itu sendiri. Sedangkan objektif utama, kelas tambahan itu adalah melengkapi pembelajaran di sekolah. Maka adakah keadaan ini yang dikatakan lebih berkesan oleh pihak kerajaan? Kami juga petik kata-kata yang di-Pertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia, Sukiman Juki yang berpendapat pembelajaran di kelas ataupun tuition di luar masa sekolah secara bersemuka memberikan fokus lebih baik kepada pelajar. Ini kerana sistem ajian jumlah murid mengikut kumpulan serta kurangnya gangguan luar akan memboleh tenaga pengajar memberi fokus dan memudahkan pelajar itu sendiri mencapai objektif pembelajaran mereka. Ujar kami yang terakhir pula sidang Dewan sekalian, kesahan keberkesanan pembelajaran kerana tiada elemen kawalan dalam pelaksanaannya, kami buktikan melalui isu yang paling besar. Pertama, sistem dalam talian yang memboleh pelajar untuk membuat aktiviti lain ketika kelas berlangsung kerana tidak bersemuka dengan tenaga pengajar. Kedua, tiada sistem kuku yang membolehkan tenaga pengajar mengawal pelajar mereka yang ramai dalam sesuatu kelas tuition online. Kami juga petik kata pakar pendidikan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dalam artikel akhbar Sinar Harian bertarikh 11 September 2021 berkata, cara belajar secara bersemuka itu adalah kaedah paling terbaik dalam sistem pendidikan. Sidang hadirin sekalian, andai membela anak bangsa dan berlaku adil itu adalah satu dosa, maka izinkan saya berdosa. Usul wajar ditolak melihatkan kepada dua kali ukur kami. Pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam kajian ini. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diukur di meja perwakilan kerajaan. Yang berjaya dibuktikan di meja perwakilan pembangkang berdasarkan tiga hujah kami, iaitu pertama, status sosial mempengaruhi jarang pendidikan. Kedua, taraf kesihatan dan fokus menuntut merosot. Ketiga, kesahan keberkesanan pembelajaran. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikian tadi diperlihatkan lontaran hujah-hujah serta bidasan-bidasan dari Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang.
Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan penggulungan, sidang Dewan membenarkan perbincangan selama 3 minit. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan isu akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mempersilakan pihak pembangkang kedua, Yang Berhormat Dia Zafira binti Muhammad Izhar, tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Mbak Azhara boleh dengar? Boleh. Okey. Tuan Yang di-Pertua, 4 minit terakhir di meja perwakilan pembangkang, saya rumus kembali dan saya akan membuat penakulan mudah kepincangan konsep di meja perwakilan kerajaan dan saya akan bentangkan kes perwakilan kami di meja pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, dari berdirinya yang pertama hingga ketiga, kami katakan dalam melaungkan tuition dalam talian itu lebih berkesan. Mereka seharusnya menunjukkan perbandingan antara keadaan tuition konvensional dan tuition dalam talian lalu, menyatakan keadaan dalam talian itu lebih berkesan apabila dilihat mendatangkan manfaat kepada semua. Namun amat menyedihkan Tuan Yang di-Pertua kerana usul yang dibawa hanya untuk golongan kaya. Kerana apa? Mereka mungkin lupa terdapat perbezaan jurang sosioekonomi antara masyarakat yang mempengaruhi jurang pendidikan.
Hujah pertama, mereka menyatakan murid mampu mengenali potensi yang lebih baik melalui apa? Selain dari akademik sukan dan co-curriculum amatlah tidak sesuai dijalankan secara dalam talian. Hujah kedua, ibu bapa mampu mengikuti perkembangan murid. Benar, kepada mereka yang berkemampuan. Bagi yang tidak berkemampuan seperti saya, hanya memadang saja. Hujah ketiga, guru mampu sampaikan kandungan lebih berkesan, kata mereka. Maksudnya, adakah tanpa talian kandungan pembelajaran tidak menarik dan kurang berkesan? Amatlah kasihan guru-guru kita bekas pelajar tanpa talian. Tuan Yang di-Pertua, dari berdirinya yang pertama hingga ketiga kami katakan dalam tuition dalam talian itu bukanlah lebih berkesan atas kapasiti pertama, kesan negatif pembelajaran dalam talian itu sendiri. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya diukur oleh pihak kerajaan kita pada hari ini. Sedang hadirin sekalian, melalui hujah kami yang pertama iaitu jurang pendidikan serta status sosial yang memberi impak negatif kepada warga berpendapatan rendah apabila pihak kerajaan sewenang-wenangnya melakukan ianya lebih berkesan. Kami buktikan kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Utara Malaysia di bawah tajuk Faktor Sosioekonomi dan Peluang Pendidikan jelas membuktikan 79.6% murid mempunyai status ekonomi yang lebih baik, lebih maju di dalam pendidikan dan mempunyai pelbagai kemahiran. Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Kerana mereka mengikuti pelbagai jenis kelas tambahan di luar waktu persekolahan. Bagaimana pula dengan mereka kurang berkemampuan? Kita beralih pula kepada hujah kami yang kedua iaitu taraf kesihatan dan fokus penuntut merosot lantas mengganggu pelajar ketika menghadapi pembelajaran dalam talian. Melalui kajian jurnal pendidikan cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan murid sekolah rendah pada Oktober 2021 menjelaskan kekangan ruang dan gangguan persekitaran yang kemerosotan dalam fokus penuntut melanggar hukum pembelajaran tambahan itu sendiri. Sedangkan objektif utama kelas tambahan itu adalah melengkapi pembelajaran di sekolah. Maka adakah keadaan ini yang dikatakan lebih berkesan oleh pihak kerajaan? Hujah kami yang terakhir pula sidang dewan sekalian, kesahan keberkesanan pembelajaran kerana tiada elemen kawasan dalam pelaksanaan kami buktikan antara isu yang paling besar. Pertama, sistem dalam talian yang memboleh pelajar untuk membuat aktiviti lain ketika kelas berlangsung kerana tidak bersemuka dengan tenaga pengajar. Kedua, tiada sistem pukul yang membolehkan tenaga pengajar mengawas pelajar mereka yang ramai dalam sesuatu kelas tuition online. Sedang hadirin sekalian, kami di meja pihak pembangkang mengajak anda berpijak di bumi yang nyata bagi menyelamatkan anak bangsa kita. Kerana jangan esok lusa mereka binasa, kita tahu siapa yang berjasa. Usul wajib ditolak melalui kepada dua kayu ukur kami iaitu pertama, timbulnya kesan negatif daripada tuition dalam talian ini. Kedua, kapasiti keberkesanan itu tidak berjaya pun diukur di meja perwakilan kerajaan yang berjaya dibuktikan di meja perwakilan pembangkang berdasarkan tiga hujah kami iaitu pertama, status sosial mempengaruhi jurang pendidikan. Kedua, taraf kesihatan dan fokus penuntut merosot. Ketiga, kesahan keberkesanan pembelajaran. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari pihak kerajaan tampil untuk mengemukakan ucapan pertolongan. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bertemu kita semula di arena penggulungan, arena yang akan menentukan pihak mana yang benar-benar memberikan justifikasi dan keadilan kepada usul perdebatan. Dalam arena penggulungan ini, saya akan melakukan beberapa gerak kerja. Yang pertama, kita akan menganalisis dan merumuskan kes meja pembangkang. Kedua, kita akan mengimbas dan merumuskan kes meja kerajaan. Mari kita nilai kes meja pembangkang. Secara keseluruhannya, ada 3 kegagalan utama meja pembangkang pada hari ini. Pertama, mereka gagal menggariskan dengan jelas dan terperinci bagaimanakah tuition online tidak memberikan sebarang manfaat yang lebih kepada murid, ibu bapa dan guru.
Mereka terlalu sibuk mencari kelemahan tuition online sahaja. Akibatnya, mereka tidak pernah berjaya menjawab usul perdebatan sama ada tuition online memberikan kesan yang lebih atau tidak. Kedua, mereka gagal menunjukkan perbandingan keadaan sebelum hadirnya tuition online dan keadaan selepas munculnya tuition online bagi membuktikan tidak wujud keadaan lebih berkesan. Mereka perlu bersetuju, murid kita sudah ada yang menyertai tuition online. Persoalannya, adakah memberi manfaat yang lebih atau tidak? Ketiga, pembangkang juga gagal menafikan kelemahan-kelemahan tuition online yang memberikan manfaat yang lebih kepada murid, ibu bapa dan guru. Seawal bangkitnya Yang Berhormat Ketua Pembangkang sehingga duduk pembangkang ketiga, mereka tidak pernah menafikan fakta kes yang kami bentangkan. Akhirnya, semua pembuktian kami masih lagi berdiri teguh. Kami di meja kerajaan pula tampil lebih kemas dan yakin tuition online lebih berkesan dengan melihatkan kepada kekuatan-kekuatan pelaksanaan tuition online yang mendatangkan lebih banyak manfaat kepada murid, ibu bapa dan guru. Pertama, murid lebih mampu mengendali potensi diri. Kedua, ibu bapa lebih mampu mengikuti perkembangan anak-anak. Ketiga, guru lebih mampu menyampaikan kandungan pembelajaran dengan lebih efektif. Dalam hujah pertama, kami tunjukkan sebelum tuition online, 76% murid setuju mereka tidak dimaklumkan tentang potensi mereka secara spesifik. Namun, tuition online hadir membolehkan murid untuk lebih mudah melihat perkembangan diri mereka menggunakan aplikasi Kelas Dojo dan akhirnya menjadi pilihan 570,000 pelajar. Hujah kedua, kami tunjukkan sebelum tuition online, 4 daripada 5 ibu bapa di Malaysia sukar berkomunikasi dengan guru. Namun, tuition online hadir membuka ruang untuk berbincang yang lebih personal menggunakan aplikasi seperti Schoology dan akhirnya KPM sendiri bekerjasama dengan pusat tuition online menaik taraf delima 2.0 bagi memberikan lebih autonomi kepada ibu bapa. Hujah ketiga, kami tunjukkan sebelum tuition online, 85% orang guru tuition setuju mempunyai sumber pengajaran yang terhad. Namun, tuition online hadir dengan pelbagai platform digital dan memudahkan pentaksiran dibuat sehingga 90% pelajar mengembari tuition online kerana guru-guru lebih kreatif dalam sesi pembelajaran. Akhir kalam, saya sedih kerana apa jua masalah tuition online, mereka terus hukum tuition online tidak memberi kesan. Negara jiran kita semakin maju dan kita sudah pun bergerak ke arah pendidikan digital. Adakah kita mahu menerima atas asas pembangkang dan kembali ke takluk lama? Saya tinggalkan persoalan ini untuk anda jawab. Sekian, mohon usul terima Dewan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan itu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang Dewan yang akan datang. Maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini dan sama-sama membincangkan dengan hangat tetapi halus isu-isu yang diutarakan. Maka saya selaku Speaker Dewan menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk terus berada di StreamYard bagi menanti pengumuman keputusan oleh Ketua Hakim. Okay, Assalamualaikum Ibu. Macam mana kita punya ni, kita ambil pembangkangan untuk kerajaan dulu